على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم. Amma ba'du fa ya ibadallah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Kerana Allah masih lagi memberi keizinan pada kita untuk menumpang di sudut dunia ni. Sama-sama kita menyedut udara Allah. Menggunakan segala nikmat dan rahmat yang Allah Ta'ala beri pinjam kepada kita. Allah satu-satunya zat yang memelihara kita. Luar dan dalam. Terang dan gelap. Nyata dan tersembunyi. Yang kita tidak ketahui, Allah ketahui. Yang kita tidak nampak, Allah nampak. Terima kasih ya Allah atas pemeliharaan ini. Syukur sangat kepada Allah. Kita bangun berpagi-pagi dalam keadaan Islam. Bertuhan ke Allah Rabbul Izzati. Allah Rabbul Jalil. Allah Jalla Jalaluh. Dengan segala kesempurnaannya. Kita bangun sebagai orang Islam. Sujud kepadanya. Lakukan segala rutin harian kita adalah berlandaskan Al-Quran juga, As-Sunnah. Menyahut seruan Nabi SAW untuk terus menuntut ilmu hingga sampai ke liang lahat. Kalau dalam keadaan kita yang dah semakin hari semakin menginjak usia, yang kefahamannya semakin tumpul, ketajaman fikiran dah habis dah diasah oleh masalah-masalah yang terdahulu, yang lain yang telah pun kita belanjakan ketajaman fikiran kita pada masa-masa yang lalu. Hak tinggal ni tumpul-tumpul saja nak. Tapi Alhamdulillah, hari-hari kita tak pernah lupa untuk bersama-sama bermuzakarah. Lupa ingat memperingati, ingat lagi-lagi memperingati. Alhamdulillah. Hari ini kita akan sambung ayat yang ke-8 daripada surah Al-Ghasiyah. Seperti mana yang terdahulu. Oh maaf lah, hari ni bersengang sikit lah. Seperti mana yang terdahulu, dalam surah Al-A'la saya beritahu antara dua surah yang menjadi kegemaran baginda sallallahu alaihi wasallam adalah surah Al-A'la dan surah Ghasiyah. Yang mana kalau kata Rasulullah bawa dalam sembahyang Jumaat, sembahyang hari raya, sembahyang gerhana, maka kedua surah inilah yang akan dibawa. Ghasiyah dan Al-A'la. Al-A'la rakaat pertama, Ghasiyah rakaat kedua. Di mana-mana pun, apabila baginda meraihkan tetamu-tetamu kehormat yang datang daripada negara jauh, tetamu-tetamu diraja, inilah surah yang akan baginda bawa. Di dalam setiap solat yang diimam oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bayangkanlah kalau kata hari raya Fitri ataupun Adha, inilah surah yang Nabi bawa. Sebab di antara surah yang mana kata Nabi adalah perhiasan syurga. Nah, perhiasan syurga adalah surah Al-A'la dan ketakutan neraka adalah surah Al-Ghasiyah. Alhamdulillah. Sebab tu maka surah Al-A'la dan surah Al-Ghasiyah itu diletak secara bergandingan. Satu surah yang ke-87 dan satu lagi surah yang ke-88. Jadi ianya menjadi satu titik tolak untuk kita menghafaz kedua-dua surah ini. Kalaulah Nabi suka, kita kena lagi-lagi suka. Kita kena lagi-lagi suka. Surah yang menjadi kesayangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tak banyak pun. Kita tu dalam tak banyak lah. Kita suka tertukar juga. Kalau kata Al-A'la ada 19 ayat. Al-Ghasiyah 26 ayat. Tapi dia lagi pendek. Jadi meraihkan kegemaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sama-sama dulu daripada ayat 1.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت لست عليهم maaf فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Kita sambung wa wujuhun, wujuhun yauma idzin na'imah, wajah orang-orang yang penuh dengan nikmat. Lawan bagi satu ayat yang kedua, wujuhun yauma idzin khasyi'ah. Ayat ini dia ada berlawanan. Ayat 8 berlawanan dengan ayat 2. Tulislah kat situ. Kalau dalam ayat 2 Allah Ta'ala sebut wujuhun yauma idzin khasyi'ah, ada beberapa wajah pada hari itu tunduk hina. Dan ayat ni berlawanan dengan ayat yang kedua, wujuhun yauma idzin na'imah. Dan ada pula beberapa wajah pada hari itu yang na'imah. Na'imah ini daripada perkataan na'im. Orang yang berada dalam penuh kenikmatan. Na'imah ni maksud dia, kita orang Melayu panggil na'imah. 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 Na'imah cantik. Kalau lelakinya na'im, kalau perempuannya na'imah. Iaitu orang yang duduk dalam penuh kenikmatan. Orang yang memiliki kenikmatan. Kenikmatan apa ni? Iaitu dari segi wajahnya dah terpancar dah kenikmatan. Ia mempunyai wajah yang terlalu gembira kerana pada hari itu ia menerima hadiah yang begitu besar daripada Allah Ta'ala. Orang-orang yang mukmin ini ketika mana hayat dia di dunia, hidup dia penuh dengan ujian. Dari satu ujian kepada satu ujian, daripada satu kepada satu, yang mana Allah Ta'ala rangkaikan kepada kita, tak putus. Masa nak senang satu, dia main yang lain pula. Masa dia nak selesai dah satu bab, dia ada bab lain pula. Kadang-kadang tu bersusun-susun. Hak ni tak selesai lagi, dia main yang lain pula. Hak ni tak selesai lagi, yang ni dia main lain pula. Tetapi sebagai orang yang beriman, dia aflah, dia berjaya menghadapi ujian Allah Ta'ala. Walaupun masalahan dia tak selesai, tetapi dia berjaya menangani permasalahan itu dengan penuh sabar dan redha. Yang mana ketika hayat dia di muka bumi ini, dia melalui ujian-ujian demikian,
maka pada hari akhirat nanti, kata Allah, dia akan menerima hadiah yang paling besar di sisi Allah, iaitu na'imah, wajah yang penuh dengan kenikmatan. Tak ada nak susah apa dah. Ha? Tak ada nak takut orang nak marah dekat kita ke. Kita tak masak nasi, kita takut orang marah, hampa duduk saja ke di rumah. Kita tak sapu sampah pun kita tak takut siapa nak marah kat kita. Kita tak basuhkan baju pun kita tak takut siapa nak marah dekat kita. Kita tak payah buat apa. Duduk serehat-rehatnya. Di sana nanti lah, kita tak payah pegang penyapu pun. Kita makan nasi tak payah basuh pinggan. Kita tak payah pergi letak nasi, nak masak nasi, nak bersihkan. Kita tak payah. Allah nikmat tu yang dikatakan na'imah. Dan wajah orang yang menerima hadiah besar ni kita tahu. Kalau dia menerima satu hadiah, contoh kata, kita ni masuk di dalam satu majlis cabutan bertuah. Duduk tunggu-tunggu, tengok-tengok, naik nombor kita, orang panggil nama kita, pemegang nombor sekian-sekian, dapat hadiah utama. Tak kira orang-orang yang berada di sekeliling, kita semua akan memberi tepukan yang gemuruh, meraihkan hadiah yang akan kita terima. Dan kita waktu tu kembang kincuk, hati seronok tak kira-kira dah. Dapatlah peti ais biji pun nak balik jenuh. Seronok tak kira dah sebab menerima nikmat di dunia. Apatah lagi di akhirat, hari yang penuh dengan azab, hari yang orang diperhitungkan satu persatu segala amalan dia, hari yang dibentangkan segala azab, hari didatangkan neraka, hari diperhiaskan syurga. Dan hari itu tiba-tiba orang-orang mukmin ini akan menerima hadiah yang begitu besar. Apa rasa? Di tengah-tengah orang sedang azab, dia menerima hadiah yang besar. Khabar gembira, dapat kenderaan yang baik, dapat singgahsana pelami yang indah untuk diduduki, dapat minuman yang baik, makanan yang baik, dapat sahabat-sahabat yang baik. Apa rasa? Ini kata Allah, wajahnya penuh dengan kenikmatan. Seronok, penuh dengan kesukaan. Baik. Tengok ayat ni. Ayat ini diturunkan ketika mana Rasulullah cerita kepada para sahabat. Rasulullah kata Allah Ta'ala itu bersifat begitu adil. Di dalam setiap surah, bila Allah Ta'ala cerita tentang azab, Allah Ta'ala akan iringkan dengan nikmat. Kan kalau surah Ghasyiyah ni, awal-awal Allah Ta'ala cerita kat kita dah. Wujuhun yawma idzin khasyah. Yang mana kata Allah, muka dia tu muka masam, amilatun nasibah tasla naran hamiyah, tusqa min ainin aniyah. Kan, mereka akan dibakar di dalam bakaran api neraka yang amat pedih, amat panas. Diberi minum daripada ainin aniyah, iaitu mata air yang menggelegak. Macam mana sifat minuman mata air tu? Dia kata, tak, yang mereka tu tak boleh hilangkan dahaga. Kemudian diberi makan ta'amun ila min dhari'. Apa dhari' tu? Kita sebut dalam minggu lalu, duri. Diberi makan duri. Yang mana duri tu apa jadi? La yusminu wa la yughni min ju'. Tak boleh bagi kenyang, tak boleh bagi gemuk pun. Dan Allah Ta'ala iringkan dengan wujuh yawma idzin na'imah. Kita baca-baca cerita takut ni. Akhirnya happy ending. Allah nak cerita, Allah tu Maha Pengasih. Bukan semua ketakutan semata-mata, ada kenikmatan. Kamu wahai manusia, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kita pilih, kita nak ambil wujuhun yauma idzin khashi'ah ke wujuhun yauma idzin na'imah. Dan waktu surah ini dibacakan adalah dibacakan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyambung ayat yang ke-8 ini kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Kisahnya begini. Ketika mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, cerita ini berlaku selepas Nabi wafat. Dia sedang sakit. Dia demam. Dia sakit kepala yang amat sangat. Seperti Rasulullah juga. Dalam kesakitan tu, dia pun
panggil para sahabat, dan di antaranya sahabat yang pandai menulis, Zaid bin Sabit, untuk menulis beberapa wasiat yang mana dia sendiri berbincang dengan sahabat-sahabat di kalangan Muhajirin dan Ansar, bahawasanya selepas wafat dia akan melantik Sayyidina Umar Al-Khattab menjadi khalifah. Jadi semua sahabat yang berada di situ secara ijma' ulama, secara sepakat muttafaqun alaih, setuju bahawasanya Sayyidina Umar Al-Khattab naik menjadi khalifah selepas wafatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi bila dah habis, dah diselesai tulis, dia kata, panggil Umar Al-Khattab mai. Maka Umar Al-Khattab mai lah menghadap dia. Menghadap dia. Di antara kata-kata pesanan terakhir dia kata, wahai Umar, sahabat dunia akhiratku, dia kata, selangkah lagi kaki pertamaku akan menuju ke bendul akhirat. Selangkah saja lagi, bermaksud dekat sangat-sangat dah aku nak mati dah. Selangkah lagi, dia kata, langkah kaki aku ini akan menuju ke bendul akhirat. Ingatlah olehmu, wahai Umar, bahawasanya Allah Ta'ala sentiasa memberi tuntunan, sentiasa memberi pimpinan dan peringatan bagi kita dengan perantaraan Rasulnya, yakni wahyu Al-Quran yang selalu kita baca. Allah Ta'ala sentiasa bimbing kita. Allah Ta'ala tak pernah tinggalkan kita selagi kita membaca Al-Quran. Selagi kita faham isi kandungannya, kita tahu kehendak ayatnya, maka kata Umar Abu Bakar As-Siddiq, dia tak pernah tinggal kita. Dia tu siapa? Allah. Tak pernah tinggal kita. Sentiasa dia akan bimbing kita. Tidak ada satu pun, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tidak ada satu pun rangkaian surah yang hanya mengandungi ancaman kepada kita jikalau tidak diiringkan dengan nikmat, dengan ayat-ayat yang berbentuk nikmat. Benar. Semua surah yang kita baca, yang kita tadabbur bersama-sama, semuanya Allah Ta'ala letakkan ancaman tentang neraka, tentang azab akhirat, azab di mahsyar, azab kubur. Kemudian Allah Ta'ala letak kenikmatan, nikmat syurga, nikmat alam barzakh, nikmat di alam mahsyar. Kan Allah Ta'ala sentiasa menghiburkan kita, menggembirakan kita. Sebab apa tahu? Sebab apa? Apa hikmah di dalam setiap satu surah? Bila ada tentang ayat azab, ada ayat nikmat. Ada ayat cerita tentang azab neraka, ada ayat yang cerita tentang azab nikmat syurga. Untuk apa? Untuk Allah Ta'ala letakkan dalam diri kita perasaan khauf. Apa khauf ni? Takut. Bila kita baca tentang azab, hati kita rasa takut. Seolah-olah kita yang akan masuk ke dalamnya. Allah Ta'ala nak sifat orang yang bertakwa ini, dia ada rasa takut. Ada rasa takut. Ni kalau dengar, aku tak masuk neraka, aku syurga. Tak. Kita tak rasa. Kita di antara penghuni syurga. Walaupun kita punya teringin nak masuk. Sebab Allah Ta'ala nak suruh ada dalam diri kita perasaan khauf. Maksud khauf ni takut. Takut kepada Allah. Dan juga azab yang disediakan. Begitu juga bila Allah Ta'ala cerita tentang nikmat dia, nikmat syurga dia. Walaupun kata Imam Asy-Syafi'i dia tak layak dia tak layak ke syurga, tapi kena ada roja. Apa roja? Harapan. Kalau ditanya pada kita, kenapa di dalam setiap satu surah ada cerita tentang nikmat syurga, ada cerita tentang azab neraka? Kerana Allah Ta'ala nak tanamkan dalam diri kita sifat orang bertakwa. Apa dia sifat orang bertakwa? Adanya sifat khauf, yang ni takut. Adanya sifat roja, yang ni harapan. Dengar tentang syurga macam kita baca tadi. Wajah yang penuh nikmat, yang akan mendapat hadiah yang besar, imbuhan yang besar. Jadi kita nak jadi macam tu. Kita ada harapan. Kita mengharap agar usaha kita selama ni, kita berpuasa wajib, berpuasa sunat, kita membayar zakat,
Kita mendirikan solat pada waktunya, tanpa henti kita iringkan dengan solat-solat sunat. Kita bangun tengah malam. Betul tak? Kita ada harapan kan? Setiap amalan yang kita buat, kita ada harapan. Betul tak? Kita harap pada Allah. Terimalah segala pemberian kami ini, ya Allah. Redalah pada diri kami, ya Allah. Mengharapkan apa? Harapkan syurga. Itu yang kata dalam ayat, kalau ada cerita pasal neraka, adalah cerita pasal syurga. Sebab Allah Ta'ala nak suruh ada dalam diri kita itu dua sifat ni. Sifat takut dan sifat mengharap. Khauf dan juga roja. Okay. Kenapa yang di mana pada ayat ini Allah Ta'ala cerita macam mana rupa orang yang akan memiliki kenikmatan ni? Orang yang macam mana? Kata Allah, lisaiha radiyah. Orang yang usahanya sentiasa banyak dan sentosa. Okey. Kita borak lisaiha radiyah ini iaitu setiap usaha yang dia buat di muka bumi ini, dia akan merasa sentosa. Apa dia usaha yang kita buat? Kita tengoklah. Usaha yang kita buat untuk dekatkan diri dengan Allah. Waktu-waktu sekarang, waktu-waktu begini, kita boleh saja tinggalkan majlis-majlis kuliah. Kita pergi duduk di kedai-kedai makan. Ajak kawan, jom kita minum lepak-lepak. Saat lagi pergi sebelah kita balik masak nasi. Sementara suami nak balik kerja, anak nak balik sekolah, tinggal kita saja. Tapi kita tak pilih lagi jalan tu. Kita pilih, tak apa kita berkuliah dulu. Saat lagi kita pilih. Kenapa kita perlu bersusah payah? Nak tunggu kuliah. Kena hari bersemuka tu. Kita keluar daripada rumah. Pagi-pagi kita kelam kabut. Kemudian berjumpa dengan jam kot jalan. Lepas tu saat lagi dah sampai tempat kuliah. Nak parking pula tak ada tempat. Kemudian ada sahabat kita yang tak ada kenderaan nak pergi. Sanggup sewa Grab no. Catat bayar bulan. Hebatnya sahabat-sahabat kita ni. Awak nak susah payah sampai tahap tu sakit. Kalau rasa sakit ni susah hati. Susah hati tak boleh nak pergi mengaji. Susah hati tak boleh nak sembahyang. Susah hati tak boleh nak sujud lama-lama. Susah hati. Pasal apa? Kerana apa perlu ada susah payah ni? Kerana kita orang yang berusaha. Untuk mencari radiyah. Keredaan Allah. Orang yang berusaha untuk mencari keredaan Allah. Itu maksud ayat ni sebenarnya. Lisaiha radiyah ni. Kerana dia bersusah payah. Radiyah mencari keredaan Allah. Kenapa kita perlu bersusah payah kalau kita tengok kita orang perempuan ni kita pakai pakaian. Pakaian yang menuntut setiap wanita muslimat untuk berpakaian menutup aurat. 2-3 lapis ni. Anak tudung 1. Kemudian tudung. Tudung bukan selapis. Tudung 2 lapis. Dengan sebab tak jarang kan. 2 lapis kita lipat. Jadi 2. Pakai tudung. Kemudian baju 2-3 lapis. Bubuh lagi. Handsok ke atas. Kemudian dah pakai baju dah labuh. Pakai lagi seluar kat dalam. Pakai lagi kain di dalam. Kemudian sarung stokin. Ni balut sungguh-sungguh ni. Balut sungguh-sungguh. Pada keseluruhannya. Lah ni kena tambah lagi satu. Bubuh pula emas. Kenapa kita perlu bersusah payah sampai kepada tahap ini? Apa perlunya bersusah payah ini? Lisaiha radiyah. Untuk menuntut keredaan Allah. Untuk menuntut keredaan Allah. Kita boleh saja keluar. Kita tunjuk rambut, tunjuk aurat kepada orang. Tapi kita khauf, kita takut pada siksaan neraka. Jadi kita cari kepada pengharapan. Nak dekat diri dengan Allah. Macam mana cara nak dekat diri dengan Allah? Cari apa yang dia suruh. Apa benda yang dia suruh? Benda yang diwajib. Itu benda yang diperintahkan. Benda yang dilarang, itu yang diharamkan. Maka dapatlah memiliki radiyah. Apa itu radiyah? Keredaan Allah. Seperti mana Nabi Sulaiman alaihissalam. Saya pernah cerita dah kepada perempuan sekalian, Nabi Sulaiman alaihissalam yang pernah meminta satu ketika kepada Allah bila dia rasa diri dia terlalu kaya.
boleh memerintah langit dan bumi. Lepas tu dia kata kepada Allah, bagi kepada dia sehari saja dia nak bagi rezeki, dia nak bagi makan kepada seluruh makhluk dunia. Sehari. Nah? Allah Ta'ala tak bagi sehari. Allah Ta'ala bagi dekat dia untuk makan sekali. Sekali je bagi makan. Bukan 3 kali, bukan 6 kali, bukan 8 kali dulu kita nak makan ni. Sekali je kata Allah bagi. Tapi bagi makan ke semua. Sekali. Jenuh buat bekal. Nak bagi makan, jenuh buat persediaan. Panggil hak yang makhluk di dalam lautan sahaja pun. Seekor ikan pun dia tak mampu nak bagi makan. Makan banyak. Makan banyak ikan tu dia bukan nak makan seekor 2 ekor ikan. Dia sekali dia buka mulut dia, berbondong-bondong ikan dia masuk. Baru dia kenyang. Jadi bila Nabi Sulaiman menerima keadaan ini, dia pun cepat-cepat minta ampun kepada Allah. Di antara doa yang dirakamkan di dalam Al-Quran, doa Nabi Allah Sulaiman ni, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an walidayya wa an a'malan salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Mana maksudnya, wahai Tuhanku, ilhamkanlah kepada aku untuk sentiasa mensyukuri nikmat-Mu dan untuk sentiasa mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku, dan untuk sentiasa mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepada kedua ibu bapa aku. Dan begitu juga ya Allah, ilhamkan kepada aku untuk sentiasa melakukan amalan-amalan yang Engkau redai. Setiap amalan ni, setiap pekerjaan yang Allah redai. Dan begitu juga minta Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita anak-anak yang soleh wa dzurriyyati, dan segala cucu cicit. Katalah kita ni, kata panjang umur ni kita ada 7 keturunan lagi, dan keturunan yang ke-7 pun masih lagi, wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik, sesungguhnya aku ni minta ampun sungguh-sungguh dekat Engkau. Wa inni minal muslimin, dan aku orang yang menyerah. Okey, doa ni jangan tinggal puan-puan, tak? Bawa lah kakak-kakak sekalian. Tak boleh hafal-hafal. Tak boleh hafal-hafal juga. Tak boleh hafal-hafal juga. Lama-lama dia boleh lah, no? Dia boleh ulanglah baca, ulanglah berulang-ulang kali. Lah baca insya-Allah. Okey. Biasanya doa ini bawa dalam solat, bawa dalam solat. Dia di antara petikan ayat Al-Quran, bawa dalam solat, bawa dalam sujud akhir, ataupun tak masuk sujud akhir, bawa dalam tahiyat yang akhir. Boleh dah. Sebab doa ni doa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tu Nabi yang paling kaya sekali. Bukan sekadar Nabi paling kaya, tetapi hamba Allah, makhluk manusia yang paling kaya sekali. Itulah Nabi Allah Sulaiman. Pun minta ke Allah Ta'ala berulang-ulang kali. Apatah kita yang punya fakir, yang punya miskin, yang tak ada apa ni, malu kalau kita tak boleh minta. Okey, kemudian kata Allah, atas usaha yang kita lakukan, apa yang akan kita dapat? Muka yang penuh nikmat, usaha yang berterusan, kehidupan yang amat sentosa. Apa yang kita akan dapat lagi? Fi jannatin aliyah. Allah Ta'ala nak cerita yang akan diperolehi di sana nanti, syurga yang amat tinggi. Bila disebut tentang syurga, sebutlah al-a'la, sebutlah aliyah. Syurga yang amat tinggi. Kenapa syurga itu dinisbahkan yang amat tinggi? Kerana kita tahu, kalau di dunia lagi tempat-tempat tinggi ni orang suka pergi. Salah satunya kalau dalam Malaysia ni, Cameron Highland. Orang suka pergi sebab sejuk, cantik. Ataupun kalau orang naik tempat tinggi, kalau dalam Pulau Pinang ni, Bukit Bendera. Ataupun naik di atas kaunter tingkat paling tinggi tu. Untuk apa? Nak tengok view, nak tengok pemandangan. Okey, kalau kata rumah Pangsapuri, yang teratas sekali, orang nanti buat penthouse untuk orang-orang kaya berbelanja mewah.
Orang kaya tu pun bukan dia penduduk sangat pun. Ha? Kadang-kadang orang kaya ni depa buat rumah tumpangan je, rehat-rehat. Penthouse di atas. Kenapa itu yang tertinggi? Begitu juga dalam penceritaan Allah ni. Kalau yang paling tinggi itu adalah surga. Kedudukannya yang tertinggi. Sementara neraka itu diletak yang paling bawah sekali. Nah, okey. Kalau yang kita duduk sama-sama ni, biasanya kalau pengantin, orang letak atas stage. Bagi tinggi. Ha? Budak-budak depan kentang, budak-budak duduk di bawah lah, bersila. Orang tua-tua duduk atas kerusi, budak-budak bersila atas lantai. Apa yang Allah Ta'ala nak ceritakan pada Jannatin Aliyah ini, iaitu sesuatu yang tertinggi yang akan diperolehi oleh orang yang memiliki wajah yang amat sentosa kerana amalan yang diredai. Dapatlah syurga tertinggi. Fish kita ni kalau dapat hantar mesyuarat. Anda telah memenangi pakej percutian 3 hari 2 malam. Hotel mana? Hotel Lexis. Tak kira seronok ada kolam kecil tepi tu. Nah, pakatlah tangkap gambar. Tunjuklah dekat kawan-kawan anak bina. Nah, dapat percuma. Pulang pula dapat percuma. Seronok tak kira. 3 hari 2 malam. Atau 2 hari 1 malam. Dapat hotel. Hard Rock. Di antara hotel yang termahal lah bagi kita. Bagi kita golongan-golongan rendah ni. Nah. Bagi golongan-golongan tertinggi ni. Hak yang di Dubai tu. Hak sehari sampai 100,000. Nah. Kita fikir ada ke orang duduk hotel Dubai tu sehari sampai 100,000. Tapi buka dia punya gate saja, nak jenguk dalam gate dia saja kena bayar $100. Kita fikir-fikir, buat apa lah nak pergi pelingkuk duit lagu tu kan? Bagi kita golongan yang rendah, memang kita fikir macam tu. Bagi golongan yang tinggi, dia pun tak ada masalah. Nah? Kita fikir payah-payah, siapalah suruh pergi melingkuk duit ringgit dalam tu. Aku tidur di rumah pun bagus. Habis, tak ke mana lah kita ni. Kat situ je. Di antara golongan marhin. Alhamdulillah. Hidup juga. Allah Ta'ala tak kira dia akan ditanya. Tunggu nikmat Allah. Kita tunggu nikmat Allah di sana nanti. Satu nikmat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jannatin aliyah. Nak masuk tak susah. Tak payah nak daftar lama-lama. Tak payah nak buat keluar duit RM1 pun. Ada duk nanti yang nak tunggu di situ tu. Dia kata akan menanti di situ anak-anak bidadari. Dia nak cerita tentang Jannatin Aliyah dia. Surga dia tu, luah surga dia tu, luah langit dan bumi. Satu-satu surga. Lebar surga tu, selebar langit dan bumi. Tak larat berjalan. Masa tu hang berjalan lah jauh mana pun tak sakit kaki. Lala ni berjalan jauh sikit sakit lutut. Sakit tapak kaki. Sakit tumit, sakit pinggang. Tak ada rasa. Semua tu tak ada. Allah nak bagi. Allah nak bagi. Tak mau lagi ke? Apa dia? Jannatin Aliyah. Maksud tu, apa yang ada dalam Jannatin Aliyah ni? Kata Allah Ta'ala di dalam Jannatin Aliyah itu, La tasma'u fiha laghiyah. Kamu tidak akan dapat mendengar di dalam tu hal yang laghiyah, lara. Apa lara ni? Sia-sia. Kita tak boleh dengar. Kita tak akan dengar lagi dah. Orang nak kata dekat kita ke? Atau kita nak kata dekat orang ke? Tak ada dah majlis bawang membawang. Cabai mencabai. Lada belada, tak ada dah majlis-majlis sedemikian. Yang ada cuma salamun qawlam min rabbir rahim. Ucapan salam demi salam. Salam demi salam daripada Tuhan yang maha pengasih. Kedudukan dalam syurga kata Allah, tak ada dah, hampa tak dengar dah perkataan-perkataan lara. Orang nak fitnah memfitnah, dengki, iri hati sesama sendiri. Tak ada lagi dah. Hari ni kita cuba buat usaha yang baik. Pun orang kata
Kita buat tak baik, lagi-lagi orang kata. Di sana nanti siapa tak kata dah. Semua dah seronok, suka je. Sampai bila lah nak seronok ni, no? Sampai bila-bila seronok. Allah. Ha? Mudah-mudahan ada harapan untuk kami, ya Allah. Tak ada dengan apa, melainkan yang pendengaran kita hanya akan diisi dengan bunyi-bunyian yang menenangkan, yang sedap telinga dengar. Ha? Ha. Kemudian, dah dia kata dalam tu tak ada bunyi yang apa tak boleh dengar. Benda-benda yang lara kecuali yang sedap-sedap saja. Dalam tu ada lagi. Fiha ainun jariyah. Di dalamnya ada mata air yang mengalir. Saya rakamkan nama anak saya, Ainun Jariyah. Saya ambil daripada petikan surah Ghasyiyah ni lah. Tertarik sangat-sangat kepada nama Ainun Jariyah. Iaitu gelaran bagi nama anak sungai yang mengalir di dalam syurga. No? Mudah-mudahan menjadi penyejuk mata, penyejuk hati. Dan kita tahu satu lagi nikmat Allah Ta'ala nak cerita. Dia nak suruh kita bayangkan. Di hotel-hotel 5 bintang, kalau kata orang masuk, orang nak cari air kan? Hak Alexis tu yang boleh mahal sangat tu pasal dia ada kolam dalam bilik air. Bilik kita pun kita boleh buat kolam. Kolam dalam bilik mandi tu kan? Bubuh air penuh-penuh, pilih berendam. Kan? Tapi tak, kita nak hak banyak. Allah Ta'ala sebut di sini, di dalam syurga yang tinggi, yang kamu takkan dengar benda-benda yang sia-sia, yang lara-lara semua ni, ada mata air sungai. Yang sentiasa mengalir. Sifat sungai yang sentiasa mengalir ni, hari ni kalau kita pergi sungai, kita terpegun tengok kekayaan Allah Ta'ala yang mengalirkan air sungai dia tanpa henti. Jernih. Bawa daun-daun kering dia, melalui celah-celah batu, melalui celah-celah akar kayu. Kita perhati tengok kayanya Allah mengalirkan air tanpa henti. Bukan sikit, banyak. Ni air sungai yang Allah Ta'ala maksudkan ini adalah dalam surga. Dia berubah mengikut apa kita suka. Kalaulah sungai ini jadilah madu yang disaring, bertukar serta-merta. Dia jadi madu. Katalah minum, kita nak minum apa? Dia tukar dia jadi. Nak minum susu, dia tukar jadi susu. Apa juga atas kehendak ahli surga yang duduk di dalam jannatin aliyah tu. Okey. Kalau kita tengok tempat-tempat yang indah, biasanya dia akan hiaskan dengan halaman dia air pancur. Kan? Air pancuran. Tinggi-tinggi naik. Kemudian dipancarkan lampu agar dia jadi cantik. Air tu berubah mengikut warna lampu. Itu tanda kemeriahan pada satu-satu tempat. Sebenarnya mereka yang buat cipta hotel macam tu semua, mereka ambil daripada Al-Quran ni lah. Tahu? Buat tinggi-tinggi. Bila dah buat tinggi-tinggi, buat air pancul. Kalau kata hotel tu ada kolam renang, orang pakat Nabi ada kolam. Tapi berendam dalam kolam. Ini Allah Ta'ala nak bagi air yang sentiasa mengalir. Sejuk. Kemudian apa lagi Allah Ta'ala cerita? Fiha surur marfu'ah. Di dalamnya ada tempat-tempat peraduan yang ditinggikan. Maksud tempat-tempat peraduan ni, apa dia? Tilam. Saya nak ajak semua kos kalian bayangkan. Kita masuk dalam hotel. Jannatin Aliyah. Masuk dalam hotel yang diiringi dengan lagu-lagu yang sedap. Alunan suara qari'-qari'ah yang hebat-hebat. Seronok, tenang rasa jiwa. Kemudian, bila berjalan masuk, nampak ada air yang mengalir. Seronoknya, ya Allah. Masuk dalam bilik. Cik Ina dalam bilik. Masuk dalam bilik. Tengok-tengok ada surur. Katil. Katil yang tilam dia marfu'ah. Kata Allah yang tebal-tebal. Katil lah, surur ni sarir. Katil. Ataupun sofa. Bangku yang tilam dia marfu'ah ni empuk. Yang ditinggikan. Untuk ditebal-tebal. Biasanya kalau kita bawa anak-anak kecil kita,
Dia masuk dalam hotel, dia akan buat apa dulu? Dia akan terekam atas katil, betul tak? Dia akan lompat di atas tilam tu, melompat. Satu keseronokan. Yang kata budak-budak kita, orang tua-tua apa serupa lah. Jumpa katil tu macam tak pernah jumpa katil. Naik duduk di atas katil, tidur terentang, bergolek. Tak kira sambil kita hindik tilam dia. Oh, tilam bagus tak? Tilam gebu, bantai gebu. Kita pun tidur bergolek-golek. Makan pun naik atas katil, minum pun naik atas katil. Punya seronok. Tu yang kata surur tu. Ha? Itu apa dia? Tempat-tempat yang ditinggal atas katil. Kemudian apa lagi Allah Ta'ala letak di atas katil tu? Wa akwabum maudu'ah. Dan diletakkan di situ piala. Akwab ni piala. Gelas-gelas. Nah, gelas-gelas maudu'ah yang sedia terletak. Kita masuk di dalam bilik hotel. Saya bayangkan bilik hotel lah kita kata. Sebab semua orang pernah masuk hotel. Di tepi sudut tu ada gelas-gelas dah siap bersusun. Allah Ta'ala sebut akwab ni diperbuat daripada min fiddatin wa akwabin kanas qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Allah sebutkan dalam surah Al-Insan yang mana akwab dia ni, gelas-gelasnya itu diperbuat daripada perak. Perak tu perak yang jernih, yang nampak air di dalam dia. Kita kalau masuk hotel tengok kalau letaklah gelas yang tinggi, yang dia ada batang panjang tu, cantik gelas tu. Tuang air sejuk saja pun minum sedap. Sambil bawa gelas tu, naik duduk atas katil, duduklah sila pagung, minum. Oh sedap. Minum air sejuk saja kot. Pun sedap, tak kira dah. Bergaya tak kira. Wa akwabin. Yang akwab Allah Ta'ala maksudkan ni piala. Dia maksudkan piala ini iaitu gelas-gelas minuman yang akan diberikan. Bukan kita ambil sendiri. Ada pelayan. Pelayan ni tak payah duk bagi tip dah kat dia. Wa yatufu alaihim wildanu mukhalladun. Allah Ta'ala sebut, yatufu alaihim wildanu mukhalladun. Itu surah apa? Surah Waqi'ah. Kan? Yang akan dibawa datang oleh wildan. Wildan ni anak-anak teruna yang segak-segak. Kekal teruna. Wildan ni kekal teruna. Dia main duk layan kita. Bagi kita minum. Wa idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Kalau hampa tengok, hampa akan sangka apa yang hampa tengok itu adalah lu'lu' punya segak-segak. Dia tu macam lu'lu'. Macam mutiara yang duk main bawa air. Bekas air pun cantik. Qaddaruha taqdira. Dia tak dah kita nak minum banyak mana. Dia dah suka dah air tu banyak mana. Untuk diberi minum. Kepada ahli-ahli surga jannatin aliyah ni. Seronoknya. Seronoknya. Lepas tu dia tak apa lagi. Wa namariqu masfufah. Oh ya, ada bantai pula. Dia letak bantal-bantal untuk bersandar. Kita kalau dapat bantai tu hirit tak kira-kira dah. Tahu hirit bantai. Tonyoh lah punya tennya. Ni bantai dia bantai tak lembek. Kita bantai tidur sangat-sangat. Mati ke kabu. Orang beli elok tinggi syok. Kata pun bantai apa? Bantai hotel. Bantai hotel. Kita pun beli. Mai tidur, lama-lama dia akan hanap. Yang ni, nama riqu masfufah ni, bantal yang mana Allah Ta'ala kata, diletakkan berbaris-baris. Naik pergi duduk, bersandar lah. Duduklah bersenang-lenang. Saat lagi orang bawa mai bagi minum. Saat lagi orang bawa mai bagi makan. Kita hari ni minum, tak habis. Tak habis satu cawan, tak habis satu gelas. Sebab apa? Tak boleh minum, kenyang. Tetapi qaddaruha taqdira. Jadi sukat siap-siap dah minuman kita tu. Sedap sangat-sangat. Lepas dia berbual nama dia kemasufah, dia tak apa lagi. Wa zarabihum mabthusah. Di dalam jannati aliyah tu ada apa pula? Permaidani hamparan yang terbentang. Maksud terbentang luas ni, saujana mata memandang, rupanya permaidani tu tak putus. Hari ni permaidani kalau kita orang hantar tu, kalau kita lah pengalaman saya bawa anak-anak kalau masuk tempat yang ada permaidani ni, dia rasa gebu sikit, dia tidur. Dia tak mahu duduk di atas kerusi, dia nak duduk di bawah tu.
Dia nak bergolek, kita kata kotor, bekas orang pijak. Dia nak main bergolek dah. Gebu, sedap. Pegang. Kan di rumah kita lantai keras saja. Bila dia dapat permadani yang tebal itu, maka bergolek-goleklah mereka itu. Punya seronok. Nak dah benda ni semua ni. Tak nak, ya Allah. Tak payah bayangkan. Percuma Allah Ta'ala nak bagi. Tapi kena sa'iha radiyah. Itu di antara pucuk pangkal usaha. Kena ada usaha radiyah. Meredai. Usaha yang Allah redai. Apa dia? Yang kita nak buat adalah. Kita berusaha sedaya upaya kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat, insya-Allah. Boleh dapat tak benda-benda ni semua ni? Ni tawaran Allah ni. Bukan cabutan bertuah. Tawaran. Allah nak bagi kat siapa? Allah nak bagi kat semua. Semua yang mana? Yang najih. Yang berjaya. Nak jadi macam mana orang yang berjaya? Kena cari apa yang Allah Ta'ala suruh buat. Tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Kita akan dapat benda-benda macam ni. Alangkah bahagianya, bila memperolehi pemberian daripada Allah ini, kemudian kita dapat duduk berjiran sama-sama, berukhuwah di sana. Allah, bahagianya. Sebab tu yang kita sebut, kita nak berkawan sampai ke syurga. Bukan sekadar di dunia. Kita nak balik di sana, nak jumpa di sana, nak hidup seronok di sana. Pasal tu kita tak payah fikir dah. Tak kena balik ni ada hal. Tak boleh pergi sakit. Tak boleh ada kematian. Tak boleh tak dapat keizinan. Hari ni, hari yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam ayat 8 hingga ke ayat ke-16 yang kita baca ni. Tak ada dah segala raplah-raplah tu. Tinggalkan. Yang ada hanya seronok dan suka saja. Gembira dan bahagia semata-mata. Seronok lah jumpa dengan katil yang empuk. Kilau yang tinggi. Dan kadang-kadang kita kata nak pergi release station lah. Nak pergi duduk di hotel mahal saat bang 2 malam. Pergilah duduk saat bang 2 malam. Habis duit kena balik juga. Baliklah. Mari tengok ke rumah. Aku semak perut lah. Tengok muka hampa di rumah. Tak semak dah di sana dah. Tak ada yang semak perut dah. Sampai tak tahu lah macam tak tahu kalau boleh nak lari. Tak padut. Nak lari pergi mana? Selagi nama manusia kita takkan habis diuji. Kita kena belajar menerima dan meridai segala apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Bahagia rasa baca ayat ni dah. Seronok kita bayangkan masuk hotel mahal. Bayangkan hotel. Itulah yang termahal pun. Ini syurga Allah. Syurga Allah yang paling mahal harganya. Bayar dengan apa? Bayar dengan pengorbanan. Itu selalu saya kata, syurga Allah itu mahal. Kita tukar dengan air mata. Dengan air mata ujian. Kadang kita menangis. Tak tahan diuji. Menangis sangat. Ketahuilah kita. Air mata ini adalah air mata kerana takut kepada Allah. Air mata yang mengalir ini kerana meredai dengan setiap ujian. Bayaran yang paling mahal akan Allah Ta'ala bayar kepada kita daripada air mata yang ditagih itu adalah Jannatin Aliyah. InsyaAllah InsyaAllah. Mudah-mudahan kita akan tergolong di kalangan orang yang memiliki wujuhun yawma idzin na'im. InsyaAllah sama-sama berdoa. Tolong doa untuk saya sama Selit-selitlah nama sahabat-sahabat kita. Sebutlah wali jami'al muslimin dan muslimat. Agar dari dalam sebutan jami'al muslimin dan muslimat itu adanya nama saya juga. Adanya nama ukhuwah sekalian juga. Untuk Allah Ta'ala tempatkan kita di sana bersama dengan ahli keluarga kita. Semuanya insyaAllah. InsyaAllah Ta'ala. Kena ada harapan. Kena ada harapan. Walaupun kita rasa amalan tak banyak. Bolehkah nak masuk syurga? Kena ada harapan. Kena ada rasa takut
bila nak buat dosa ni takut-takutlah. Saya aku jadi macam tu. Sat lagi aku jadi macam ni. Sat lagi aku kena minum air ni. Sat lagi aku kena bakar benda ni. Takut. Ha? Jadi bila takut, cari harapan. Tak ada harapan Allah Ta'ala tak. Wallahu'alam. Wallahu'alam. Sekarang saya tengok dalam kita punya mesej ada sesuatu. Okey, sahabat kita ada kongsi. Khalijah nah. Terima kasih Cikgu Jah. Al-Ahqaf ayat 15. Surah yang saya baca tadi adalah ayat Al-Ahqaf, surah ayat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Okey, tengok dalam Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya an walidayya wa an amalan salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Terima kasih Cikgu Jah atas perkongsian surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Catat, lagi buka Al-Quran, tanda dan hafaz. Baik, hafaz sama-sama. Kalaulah Nabi Sulaiman yang kaya raya, memiliki langit dan bumi dan segala kekayaan di dalam lautan, tak pernah tinggal doa ni. Apatah kita yang fakir ni, yang semiskin-miskin kita, malu kalau kita tak pernah berdoa nak dengan doa ni. Nazah. Ya saya. Juzuk berapa? Mata tak nampak ni nak cari. Mata tak nampak tu. Saya tak Juzuk. Juzuk 26. Okey. Terima kasih. Terima kasih sahabat-sahabat yang tolong mencari surah, yang tolong mencari juzuk. Inilah kita kata sahabat dunia akhirat. Berpimpin tangan sentiasa di dalam redha Allah. Buka surah berapa? Mama buka surat 502. Buka surat 502. Saya tak hafal je no. 504. Mama buka 504. 504. Okey, Al-Quran ada sahabat kata 504. Ada 504. Okey, kita terima. Baik, terima kasih. Berlumba-lumba memberi info. Terima kasih pada sahabat-sahabat yang berkongsi surah Al-Ahqaf ayat ke-15 muka surat 504. Semua dah dapat dah. InsyaAllah hafaz dah. Macam mana cara hafaz? Saya dah hafaz dah. Ulang sampai 40 kali. Baca tiap-tiap hari. Lama-lama jadi darah daging. Macam kita duk baca surah Al-Kahfi tu. Ayat 1 hingga 10. Ayat 101 hingga 110. Semua rasanya sahabat kita dah dapat menghafal dah. Kan? Tambahlah ayat ni. Dia tak panjang dah. Ni doa Nabi Allah Sulaiman agar diredai. Katalah orang yang paling kaya pun boleh beramal dengan doa ni. Apatah kita yang miskin tak ada apa-apa ni. Kita nak check in dalam jannatin aliyah. Sebar-sebarkanlah ilmu Allah. Baik sahabat-sahabat yang ku sayangi. InsyaAllah ta'ala. Baik, soalan seterusnya ada soalan. Terima kasih sahabat-sahabat yang berkongsi. Terima kasih. Okay, untuk sahabat yang masuk tu kemudian. Okey, ya. Silakan. Kak Ana. Ya. Kak Ana nak tanya kan, macam kita nak bagi zakat kan, lepas tu kita bagi kat adik-beradik kita yang nak buat kenduri kahwin. Boleh tak Ustazah? Okey, baik. Terima kasih Kak Ana. Boleh tak kita bagi dia zakat tu kepada adik-beradik kita yang nak buat kenduri kahwin? Baik, adik-beradik kita tu ada termasuk di kalangan orang yang susah. Orang yang fakir, yang layak menerima. Jikalau dia susah, dia layak menerima, maka boleh dapat. Tapi jangan bagi, katalah kita kena keluar 2,000, kita bagi seketul kat dia 2,000, tak boleh. Kita kena agihkan kepada asnaf yang lain juga. Contoh kata, yang paling terbaik memanglah bagi kat adik-beradik yang terdekat. Kemudian kita cari orang yang fakir, miskin yang lain. Kita cari mu'alaf. Kita cari
lagi yatama, anak-anak yatim. Jadi kita pelbagaikan, kita cari lagi apa dia? Ibnu Sabil. Orang-orang yang menuntut di jalan Allah. Jadi boleh bagi kat anak-anak, tapi jangan bagi secara kita kata pukal dekat dia, bagi semua. Boleh ambil jikalau dia di antara asnaf itu. Jadi sah pemberian zakat tersebut. Wallahu a'lam. So, macam Allah kan sentiasa bagi kita ujian sakit. Tanda dia Allah sayang ke ataupun Allah nak bagi kita hapuskan dosa kita? Okay, baik. Kerana saya selalu kata, bila Allah bagi sakit ni, itu adalah kasih sayang Allah. Cara Allah menunjukkan kasih sayang kepada kita adalah dengan dia bagi kita sakit. Sebab dia nak dengar kita sebut nama dia. Allah, ya Allah. Sakitnya, ya Allah. Allah suka dengar. Allah suka dengan rintihan kita. Ya Allah. Beratnya, ya Allah, ujian ni. Allah suka dengan rintihan tu. Dalam kita merintih kesakitan, dengan ujian yang menimpa, Allah Ta'ala akan hapuskan dosa-dosa kita. Ya Allah, kau tahu aku tak mampu nak tanggung. Kita kata kita tak mampu nak tanggung. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala tahu kita mampu menanggung. Maka dia bagi dekat kita. Dia bagi dekat kita. Saya ada seorang sahabat sahabat saya ni, dia ada seorang suami. Suami dia tu kerja mengajar Al-Quran. Daripada mengajar Al-Quran, mereka membina kehidupan. Allah Ta'ala bagi ujian, suami dia sakit barah rengkung. Bila sakit barah rengkung, orang yang kerja mengajar macam saya ini, suara adalah punca rezeki. Dia bagi sakit rengkung, dia tak boleh bercakap. Peti suara dia pecah. Kenapa Allah bagi macam tu, sedangkan dia gunakan suara dia untuk mengalungkan Al-Quran untuk ajar orang? Kenapa Allah bagi macam tu? Allah tak zalim tu. Kemudian Allah bagi lagi ujian. Kakinya dipotong sebelah kanan. Lagi ujian. Dipotong pula di sebelah kiri. Bawah pada lutut. Sebelah kanan atas daripada lutut. Suara disengapkan. Kaki dipotong. Allah. Nampak macam berat kan? Allah. Sebenarnya Allah nak suruh rehat. Allah kata, lama dah hamba berkhidmat di jalan aku. Berehatlah. Rezeki akan ku hantar. Tak payah makin berjalan. Orang mahan tak sampai tapi mulut boleh makan. Tak payah usaha teruk-teruk ayak pun orang mahan hantar. Itu kasih sayang Allah. Segala dosa akan dikifaratkan. Maka esok ni dapatlah hadiah. Jannatin aliyah. Setiap ujian ni yang kita terima, kita kena redha. Ni tanda Allah sayang dekat aku ni. Tu Allah bagi pada aku. Moga ya Allah, dengan ujian ini gugurlah segala dosa-dosaku ya Allah. Dosa kita banyak. Banyak sangat kerana banyak sangat. Jadi Allah Ta'ala tak mahu kita hadir dalam keadaan diri penuh dosa dan noda. Maka Allah Ta'ala bersihkan. Bagaimana cara Allah bersihkan dosa kita? Dengan diberi ujian kepada kita. Sakit, susah dan sebagainya. Jadi insyaAllah Kak Nana, sama-sama kita terima dan belajar meridai. Terima kasih Kak Nana. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ji, silakan Ji. Ji nak tanya Ustazah, dalam keadaan kita menerima ujian dengan redha kan, kita langsung tak boleh kata apa, kadang-kadang kan kita merasa sedih kan, sebab kita ni manusia biasa kan. Kadang-kadang bila dah terlampau lama diuji macam Ji lah kan, dah hampir 8 tahun lah sakit yang kata apa tak sembuh-sembuh kan.
Kadang-kadang tu Mai rasa sedih. Adakah dalam keadaan kata sedih tu dalam erti kata kita tak redha, atau dalam keadaan konsep macam mana yang dikatakan erti redha sebenar-benarnya Ustazah? Okey, baik. Terima kasih Ji, terima kasih. Syafaqillah Ji, semua sahabat-sahabat sentiasa mendoakan kesihatan Ji, kesejahteraan Ji dan ahli keluarga. Tapi Allah lebih tahu, Allah bagi apa yang kita perlu, bukan bagi apa yang kita minta. Dan Allah tahu, di antara keperluannya, kita perlu mengkifaratkan dosa. Maka Allah hantar ujian. Dan dalam ujian itu kadang-kadang sebagai manusia biasa, kita juga terbabas daripada redha dan sabar. Dah lama dah kita berikhtiar. Orang kata pi berubat sana, kita pi makan ubat tu, kita makan, pi di doktor ni, kita jumpa, pi hospital ni, kita pi dah merata. Sampai kepada satu tahap kita rasa kecewa. Tak mau pergi mana dah. Biar dah. Sampai kepada satu tahap tu. Dan kadang-kadang kita duduk, kita menangis. Ya Allah, macam Ji mungkin diuji. Tak boleh menikmati makanan yang macam orang nikmati. Macam Ji cerita, berminyak sikit tak boleh, pedas sikit tak boleh. Orang boleh makan segala benda. Allah Ta'ala simpan hidangan untukmu. Wahai sahabatku Fauzia, di syurga nanti. Nikmat hidangan yang akan kamu rasai sentiasa penuh dengan kenikmatan. InsyaAllah. Adakah kita menangis itu tanda kita tak redha? Bukan. Bukan kita menangis tanda kita tak redha. Tetapi nak bagi tahu, tangisan itu adalah melahirkan, itulah sifat hamba yang lemah. Kita ni habis-habis kemuncak rasa kecewa, rasa sedih, rasa gembira dengan air mata. Kita menzahirkan dia dengan air mata. Bukan tanda kita tak redha. Bukan tanda kita tak redha. Tapi air mata itu menggambarkan tanda kita sedih, tanda kita susah, tanda kita gembira. Macam mana konsep redha ni? Konsep redha itu menerima. Tak marah dekat Allah. Itu konsep redha. Tak pernah merawat lah. Ya Allah, bagi dekat aku. Cubalah hampir bagi dekat mereka tu. Dia tu senang. Dia dah buat maksiat saja, dia sihat. Tak jadi apa pun kat dia. Pasal apa yang bagi kat aku? Aku ni nak buat ketaatan. Aku nak pergi mengaji. Aku nak seronok dengan kawan-kawan. Aku nak pergi jalan sana, jalan sini. Ni aku tak boleh nak buat apa. Silap sikit aku sakit. Itu yang aku tak redha. Tapi kalau redha ni, menerima. Menerima dengan keadaan apa yang Allah Ta'ala bagi. Cuma kadang-kadang menangis. Tangisan itu adalah satu cara kita menunjukkan perasaan bahawasanya kita hamba yang lemah melalui air mata. Itulah satu-satunya senjata yang kita ada. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tanya ni? Saya Wan. Dari mana? Dari Terengganu. Subhanallah. Silakan. Boleh saya cuba baca doa tadi? Dari Ya, surah boleh. Boleh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. وزدني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي وأصلح لي في ذريتي أصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Amin, amin, amin. Amin ya Allah, amin ya Allah. Terima kasih. Terima kasih doa untuk saya sama. Terima kasih Puan. InsyaAllah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kembali. InsyaAllah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sumbangan dari seorang sahabat Terengganu. Tolong baca doa untuk kita. Sedapnya, lunak betul suara dia. Tentu orang dia pandai mengaji. Okey, ada soalan seterusnya.
Okey, kata tak apa, saya sudah dulu nak. Untuk sahabat yang baru masuk tu kemudian ni, sekali lagi saya nak beritahu, iaitu dengan kepergian ayahanda kepada Azura Zalilah lah, sahabat kita yang telah kembali ke rahmatullah. Sama-sama kita doakan agar dianya ditempatkan bersama dengan orang-orang yang beriman, siddiqin dan syuhada serta solihin. Kita akhiri sekali lagi dengan sepotong Fatihah. Kerana masa awal tadi tak ramai lagi nak. Jadi kita akhirkan dengan Fatihah, kita hadiahkan kepada beliau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a warizqan halalan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Allahumma rabbana wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Taqabbal ya karim. Masih ada. Sama